Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah peningkatan 1 iaitu bab 7 peningkatan tamadun India dan China 7.2 tamadun China. Tengok lokasi dan perkembangannya di mana peningkatan tamadun China masih muncul di lembah Sungai Huanghe disebabkan kawasan yang subur, kedudukan yang strategik sesuai dijadikan sebagai pusat kerajaan. Kerajaan utama adalah dinasti Qin dan dinasti Han. Tamadun Cina bermula di lembah Huanghe dan berkembang luas ke daerah selatan China. Kemunculan dinasti Qin berkait rapat dengan proses peluasan dan peningkatan tamadun di negeri China. Berasaskan kuasa ketenteraan, Maharaja Xing Huangdi berjaya memperluaskan empayar pertama dalam sejarah China ini sehingga ke Sungai Merah di Vietnam. Sebagai pemerintah kepada sebuah empayar yang besar, Maharaja Xing Huangdi turut berjaya mewujudkan corak pemerintahan birokrasi secara berpusat bagi mentadbir kawasan jajahan takluk beliau. Dinasti Qin di mana kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Jing yang kemudian digelar sebagai Maharaja Shi Huangdi. Wujud antara tahun 221 sebelum Masihi hingga tahun 206 sebelum Masihi. Merupakan pemimpin yang bertanggungjawab menyatukan China dan meningkatkan bidang ekonomi dan sosial. Pusat kerajaan terletak di Xianyang. Mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China sempadan dengan Vietnam. Dinasti Han. Dinasti Han menggantikan dinasti Qing. Diasaskan oleh Liu Bang yang kemudian digelar sebagai Maharaja Huozu. Wujud antara tahun 206 sebelum Masihi hingga tahun 220 Masihi. Membentuk empayar yang luas meliputi utara China, sempadan Vietnam di selatan dan bahagian utara Korea di sebelah timur serta Turkistan di bahagian barat. Terbahagi kepada dua tahap iaitu Han awal yang pusat pemerintah terletak di Chang'an. Han akhir yang pusat pemerintah terletak di Loyang. Bidang perdagangan, bidang pentadbiran dan bidang sosial telah dimajukan ketika zaman pemerintahan Maharaja Han Wu di antara tahun 140 sebelum Masihi hingga tahun 87 sebelum Masihi. Perdagangan dimajukan melalui pembukaan laluan sutera yang merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia melibatkan China hingga Empayar Rom. Melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Pemerintahan autokratik Maharaja Shi Huangdi telah berupaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di China lalu mewujudkan empayar dinasti Qin yang sangat kuat. Beliau membina tembok besar China sebagai pertahanan daripada serangan orang Gasar. Kejatuhan dinasti Qin diganti dengan dinasti Han di bawah pemerintahan Maharaja Han Wuti. Peluasan secara kekerasan diteruskan daripada Xinjiang sehingga akhirnya ke Jepun dan Turkistan. Perkembangan pesat di bidang pertanian berlaku dengan penciptaan alatan seperti tenggala untuk membajak serta kola kuda untuk menarik kayu dan kenderaan. Penciptaan-penciptaan baru terus membantu perkembangan di bidang pertanian. Pada zaman dinasti Tang, Song, Yuan, Ming dan Qing. Selain memperkenalkan kaedah penanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah, kawasan bukit yang mula diteres, pembinaan terusan dan pengawalan banjir mempertingkatkan lagi hasil pertanian. Hasil perusahaan logam
dan tembikar yang sudah dimulakan sejak zaman dinasti Han juga mula didagang ke luar China. Jalan Sutera Darat membawa pedagang-pedagang Cina ke alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat sebelum jalan laut diperkenalkan pada zaman dinasti Tang. Perkembangan perdagangan di dalam negeri melahirkan golongan kelas pertengahan peniaga-peniaga yang besar. Perkembangan dalam sistem perhubungan seperti jalan raya, jambatan dan kenderaan yang dipacu oleh haiwan mempertingkatkan lagi perkembangan ekonomi tamadun Cina yang dibawa sehingga masa kini. Seterusnya, kita tengok perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina di mana pendidikan bermula sejak zaman dinasti Shang dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Konfusius adalah ahli falsafah yang terkenal ketika itu. Beliau hidup dari tahun 551 sebelum Masehi sehingga tahun 476 sebelum Masehi. Dun Yu atau Anali adalah karya Konfusius yang paling terkenal. Ajaran Konfusianisme kekal sehingga kini. Falsafah dalam tamadun Cina memberi penekanan terhadap hubungan sesama manusia. Kongfuzi atau lebih terkenal sebagai Konfusius memperkenalkan Konfusianisme yang mengutamakan peri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Manakala Lao Tzu pula membawa ajaran Taoisme yang mementingkan keharmonian antara manusia, masyarakat dan alam. Walau bagaimanapun, Mo Zhu atau Mencius menolak sebahagian ajaran Konfusius dengan menegaskan bahawa alam sekitar mempengaruhi sikap buruk dan baik manusia. Selain itu, terdapat juga aliran legalisme yang mempercayai bahawa undang-undang tegas dapat mewujudkan kebaikan dan mengawal tingkah laku manusia. Kita tengok pula pendidikan pada zaman dinasti Qin di mana Han Feizi mengasaskan pendidikan yang menekankan aspek pemahaman perundangan, mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan menjadikan sistem pendidikan lebih tersusun. Pendidikan pada zaman dinasti Han di mana sekolah tinggi ditubuhkan di Chang'an untuk membukukan sistem pendidikan. Penekanan kepada pembelajaran ajaran Konfusianisme, penumbuhan sekolah pada peringkat daerah dan wilayah. Teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring diperkenalkan oleh Cai Lun telah meningkatkan pendidikan di sekolah. Bagi tamadun Cina pula, undang-undang awal mereka adalah berasaskan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Feizu. Mengikut falsafah ini, ketegasan undang-undang dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam melaksanakannya tidak perlu ada rasa belas kasihan. Kandungannya tertakluk kepada dua prinsip utama perundangan: hukuman berat kepada si bersalah dan bercorak kolektif, iaitu melibatkan hukuman ke atas anggota keluarga yang terlibat. Walau bagaimanapun, prinsip ajaran Confucius adalah bertentangan dengan falsafah legalisme ini. Beliau menekankan bahawa demi menjaga keharmonian rakyat yang dipimpin, seseorang raja itu perlu memiliki budi pekerti yang baik. Matlamat sistem pendidikan tamadun Cina iaitu lulus peperiksaan perkhidmatan awam, mengekalkan ajaran Konfusianisme, membezakan golongan elit dengan golongan rakyat,
memilih pegawai kerajaan, dan memupuk nilai moral dan etika. Tahap sistem pendidikan di mana terdapat pendidikan rendah, menghafal tulisan serta buku suci tanpa memahami maknanya. Pendidikan menengah, menulis karangan dan sajak. Pendidikan tinggi iaitu menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Peperiksaan perkhidmatan awam iaitu merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Cina. Membolehkan seseorang menerima penghormatan, meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik serta menaikkan nama, keluarga, kaum dan kampung tersebut. Diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi dan kekal hingga tahun 1905 apabila dimasukkan oleh Maharani Dowager. Dijalankan dengan ketat dan hukuman akan dikenakan kepada sesiapa yang didapati meniru. Calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung bagi mengelakkan penipuan. Calon yang lulus dengan cemerlang akan diserap ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Peperiksaan berkisar kepada kandungan buku-buku tersebut, iaitu terdapat 4 buku serta 5 kitab. Gabungan 4 buku dan 5 kitab ini dikenali sebagai 9 buku suci. Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam iaitu peperiksaan yang sangat kompetitif, hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan, melarang sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina dan mengekalkan tradisi dan budaya Cina terutamanya ajaran Konfusianisme. Tahap peperiksaan perkhidmatan awam iaitu di mana tahap pertama dijalankan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua orang tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Diadakan 2 kali setiap tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari. Bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang. Kadar kelulusan adalah 1:35. Calon yang lulus akan memperoleh butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi mereka. Diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai majlis santapan diraja. Seterusnya kita tengok tahap kedua di mana dijalankan di ibu kota daerah, hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan selama 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Kadar kelulusan adalah 1:120. Calon yang lulus akan memperoleh butang keemasan dan mendapat jawatan dalam kerajaan, memperoleh tanda nama yang diletakkan di pintu masuk dan mempunyai kaki tangan pengiring. Seterusnya kita tengok tahap ketiga iaitu dijalankan di ibu kota kerajaan. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan selama 13 hari. Calon yang lulus akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan, memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain untuk diri, keluarga dan kampungnya. Pemilihan kaki tangan kerajaan melalui sistem peperiksaan telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia dan diamalkan sehingga kini. Sistem ini telah melahirkan banyak sarjana seperti Dong Zhuxu, merupakan sarjana Konfusius yang terkemuka. Sima Qian merupakan sejarawan Cina pertama yang menulis karya Shiji, mengisahkan tentang sejarah Cina hingga tahun 90 sebelum Masihi.
Bermula dengan tujuan untuk lulus peperiksaan awam dan berkhidmat dengan kerajaan, pendidikan tamadun Cina melahirkan golongan berpendidikan yang berupaya mengubah status sosial seseorang. Pendidikan rendah melatih pelajar mengenal dan menghafal ideogram serta 9 buku suci. Peringkat menengah mengajar karangan dan sastra, manakala peringkat tinggi memberi tumpuan terhadap penterjemahan buku-buku suci. Tahap pertama atau siutai setaraf dengan ijazah. Tahap kedua atau cunjan setaraf sarjana. Dan tahap ketiga atau cin syekh setaraf doktor falsafah yang diduduki di istana di hadapan Maharaja. Langkah pertama di mana mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring ikan. Langkah kedua, direndamkan di dalam air. Langkah ketiga, persiapan untuk merebus. Langkah keempat, proses merebus. Langkah kelima iaitu mengumpulkan rebusan di dalam satu bekas. Langkah keenam, dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Langkah ketujuh, dihamparkan pada tikar. Langkah ke-8, dijemur pada panas matahari. Dan akhir sekali, langkah ke-9, menyusun kertas yang sudah siap. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.